Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syuhada binti Ahmad, nombor menteri 266967. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan sebuah assignment yang bertajuk Isu Pelanggaran Hak Individu di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan setiap hak yang dimiliki oleh setiap individu yang berada di Malaysia, tidak kira sama ada tua, muda, kanak-kanak. Mereka semua mempunyai hak sendiri untuk diri mereka. Sejak negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, isu hak asasi kemanusiaan ini sangat jarang diperdebatkan di arena antarabangsa. Jadi, oleh itu kita dapat melihat Malaysia merupakan sebuah negara yang amat menitik beratkan hak-hak asasi setiap individu yang menjadi rakyat di Malaysia. Sebagai contoh, Overback pada tahun 2007 telah menyuarakan pendapatnya di dalam satu artikel bahawa hak kebebasan seseorang individu itu layak diberikan tidak kira berapa umurnya dan juga berapa usianya. Oleh itu, setiap rakyat yang berada di Malaysia berhak menyuarakan setiap pandangan sekiranya mereka tidak mempunyai ketidakpuasan hati. Hak asasi diadakan bertujuan untuk menjadikan seseorang rakyat meneruskan kehidupannya dengan rasa selesa, nyaman dan ketenangan. Mereka berhak bersuara jika ingin kepuasan hati dan mereka juga diberi peluang untuk bersuara jika mereka rasa sesuatu benda itu tidak efisien untuk dilakukan. Terdapat juga ketirisan yang berlaku, contohnya dalam bidang komunikasi yang menyekat rakyat memberi pandangan dan pendapat mereka berkaitan isu-isu yang berlaku. Hal ini juga terjadi di setiap negara dan juga tidak ketinggalan di negara kita iaitu di Malaysia. Assalamualaikum, saya Nurul Husna binti Abdul Hamid, nombor metrik 266973. Di sini saya ingin menceritakan dan membentangkan mengenai isu-isu hak individu, terhadap dan juga undang-undang komunikasi. Okey. Hak individu juga dikenali sebagai hak persendirian, privasi. Dan privasi adalah hak untuk bersendirian dan bebas daripada publicity yang dikehendaki. Ia untuk menikmati kehidupan sebagaimana yang diinginkan. Okay. Unsur terdapat 3 jenis unsur. Terdapat unsur perlindungan, unsur pengakuan dan unsur kehendak. Unsur perlindungan ini ialah unsur yang merasa dirinya ingin dilindungi. Jika terdapat gangguan, ia akan merasakan dirinya tidak dilindungi. Okey, seperti contoh, terdapat isu kes seperti Nasha Aziz. Nasha Aziz yang mempunyai kes di rumahnya mendapat pencerobohan, iaitu pemasangan CCTV tanpa pengetahuannya. Daripada kes ini, kita dapati Nasha Aziz akan berasa tergugat dan juga tidak selamat kerana pemasangan CCTV dilakukan tanpa pengetahuan. Kerana disebabkan itu, beliau akan berasa setiap aktiviti dan perbuatannya di rumah akan diperhatikan dan juga berasa tidak selamat. Okey, kes kedua ialah Dr. Chua Sok Lik, iaitu kesnya ialah hubungan seksnya terhadap seorang wanita telah tersebar luas di media sosial. Di segi itu juga video tersebut adalah dirakam tanpa pengetahuannya dan telah disebar seluruh Malaysia. Okay. Selain itu juga, jika individu yang menghantar video serta komunikasi yang berunsurkan ugutan serta yang menjejaskan keselamatan individu yang lain, boleh juga dikenakan hukuman dan serta ia juga melanggar peraturan undang-undang komunikasi dan multimedia. Okey, berbalik kepada kes CCTV dan sebagainya. Jika individu yang menjadi mangsa itu, beliau akan mendapati impak yang sangat negatif terhadap dirinya dan juga keluarga. Kerana salah satu impaknya adalah menanggung kemaluan serta
memberi kesan yang negatif terhadap dirinya, gangguan emosi, mental dan sebagainya. Malahan, keluarga juga terbabit dalam masalah ini. Assalamualaikum, saya Nurhayy Mawadah binti Maluki. Nombor metrik 266965 akan menerangkan tentang isu pelanggaran hak individu. Pelanggaran hak individu akan memberikan kesan yang negatif seperti dapat menjatuhkan maruah. Di Malaysia terdapat Akta Perlindungan Data Peribadi iaitu tahun 2010. Akta ini memfokuskan tentang perlindungan maklumat diri seseorang bertujuan komersial. Malaysia membuat akta ini atas desakan antarabangsa tahun 2000, namun pada tahun 2010 baru dijalankan. Sebagai contoh, perkembangan undang-undang privasi di United Kingdom yang telah memahami isu-isu dan cabarannya. Isu berkaitan pelanggaran hak peribadi juga tidak terkecuali. Banyak kes yang dilakukan di penyiaran maklumat, gambar seperti rakaman individu. Sebagai contoh, kes bekas Permaisuri Agong Siti Aisyah Abdul Rahman yang telah memfailkan saman terhadap pakar paranormal Sheikh Abdullah Husin Al-Atas kerana telah melanggar maklumat peribadi beliau, kerana beliau telah mengaku. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Nur Farah Halim binti Zulkifli. Nombor metrik saya 266968. Okey, saya akan bincangkan tentang subtopik cadangan dan idea undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan pelanggaran hak individu. Subtopiknya ialah perspektif undang-undang. Okey, apa yang difahamkan menurut perspektif undang-undang, persoalan tidak akan bermuktah selagi tiada pengesahan daripada pihak berwajib. Isu ini boleh dibincangkan dalam dua perspektif yang berbeza. Pertamanya, pada dasar setiap orang Islam itu mempunyai keistimewaan tersendiri dan hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Okey, maka tidak mustahil jika jasad seseorang mukmin sejati itu kekal seperti sedia kala walaupun sudah bertahun dikuburkan. Okey, maka perkara terbabit boleh berlaku. Insan itu mungkin insan terpilih dan istimewa di sisi Allah SWT. Keduanya, jika palsu, berita itu akan disiasat oleh Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia iaitu SKMM, Polis Diraja Malaysia melalui kaedah terperinci yang mungkin membabitkan kaedah komputer forensik dan lain-lain penyiasatan. Okey, selepas bukti dapat dikumpul, baru pihak pendakwa boleh membuat dakwaan terhadap suspek di mahkamah mengikut undang-undang yang berkaitan. Namun cabaran yang dihadapi mereka ialah berita palsu yang diwujudkan melalui akaun media sosial palsu atau akaun yang tiada nama. Okey, untuk subtopik yang kedua ialah hukuman setimpal yang bermaksud jika wujud lagi berita palsu, suspek boleh didakwa mengikut akta lain seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan Akta Hasutan 1948. Walaupun Akta 1948 dikritik oleh pihak tertentu dan ada sangkut paut dengan politik, iaitu Parti Pakatan Harapan berjanji untuk memasukkannya dalam manifesto pilihan raya umum lalu, namun sehingga setakat ini masih kekal sebagai akta yang sah dan relevan. Kebiasaannya, jika berita palsu disebarkan melalui internet, suspek akan dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini kerana menyalahguna jalur lebar atau internet beralih untuk penyebaran berita tidak benar atau menyebarkan berita yang boleh membahayakan keselamatan negara. Okey, untuk pengetahuan semua, akta yang dipakai iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 ini membenarkan kerajaan menyekat berita yang dianggap menimbulkan keraguan kepada masyarakat. Tetapi pada tahun 2016,
Badan Peguam Malaysia menyatakan menimbulkan keraguan dan kekeliruan adalah tidak membahayakan dan suspek tidak boleh dituduh mengikut Seksyen 233 Akta Berkenaan. Secara umum, usaha Malaysia menyekat berita palsu sangat dialu-alukan, tetapi secara praktikalnya agak sukar untuk mengawal media sosial yang menjadi podium penyebaran berita terpantas. Tambahan pula, negara tiada undang-undang khusus menyaring atau menyekat penggunaan internet mudah alih pada zaman sekarang. Kebebasan ini sebenarnya disalahguna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan mereka patut dikenakan hukuman setimpal mengikut undang-undang yang sedia ada. Pada pandangan kami, kumpulan kami, perlu ada akta yang boleh menyekat penyebaran berita palsu kerana sedikit sebanyak ia boleh menguat keharmonian negara yang patut disayangi semua rakyat. Dan tidak kira di mana sahaja mereka berada di dalam Malaysia, kita patut menjaga tidak terikut dengan mana-mana berita palsu ataupun menyebarkan berita-berita palsu yang tidak sewenang-wenangnya, yang senang disebar barang berita palsu kerana sedikit sebanyak ia boleh menguat keharmonian negara yang patut disayangi semua rakyat. Dan tidak kira di mana sahaja mereka berada di dalam Malaysia, kita patut menjaga tidak terikut dengan mana-mana berita palsu ataupun menyebarkan berita-berita palsu yang tidak sewenang-wenangnya, yang senang disebarkan melalui media sosial. Pensyarah di Fakulti Media. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Raja Juliniza binti Raja Mazan Kamal. Nombor matrik saya 266975. Kali ini saya ingin membincangkan mengenai cadangan dan idea undang-undang dalam komunikasi dapat menangani permasalahan pelanggaran hak individu. Pertama sekali, saya ingin membincangkan tentang permasalahan hak individu. Seperti yang kita lihat, di zaman globalisasi ini, banyak aplikasi komunikasi yang telah diwujudkan seperti Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain lagi. Jadi, apabila wujudnya pelbagai jenis aplikasi ini, setiap manusia merasakan berdiri mereka punya hak masing-masing dan mempunyai kebebasan masing-masing untuk memaknai apa sahaja yang mereka nak. Contoh yang paling terdekat sekali yang saya ambil adalah kebebasan hak menggunakan sosial media. Kebanyakan individu yang menggunakan sosial media ini, mereka meluahkan perasaan, rasa tidak puas hati ataupun membangkitkan sesuatu isu yang melibatkan politik ataupun sebagainya, tanpa mereka memikir akibat dan asbab mereka mengupload mengenai perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka upload, seperti perkara-perkara yang sensitif yang menyentuh tentang politik, agama, bangsa dan negara. Perkara ini berlaku mungkin kerana mereka terlalu ikutkan perasaan ingin untuk meluahkan sesuatu yang mereka merasa mempunyai hak, ataupun mereka tidak mengetahui mengenai undang-undang yang tertakluk, seperti undang-undang seperti yang boleh melibatkan perkara-perkara seperti mendatangkan fitnah ataupun hasutan. Itu juga adalah merupakan satu kesalahan di bawah undang-undang komunikasi. Antara cadangan dan idea yang ingin saya bentangkan untuk menangani permasalahan pelanggaran hak individu ini. Yang pertama, hak kepada individu tersebut. Apabila seseorang itu difitnah ataupun gambar, video yang tidak sepatutnya diedarkan sehingga mendatangkan sesuatu yang memalukan diri dia, individu tersebut boleh membuat laporan polis dan pelaku tersebut akan diambil di atas tindakan undang-undang. Hal ini boleh memberi pengajaran kepada si laku dan kepada orang lain supaya tidak sewenang-wenangnya menggunakan
aplikasi sosial ni untuk memalukan orang lain. Kerana setiap orang mempunyai hak individu tersendiri untuk melindungi diri dia daripada terus dipermalukan. Ini juga termasuklah seperti ajaran seperti mempersendakan agama, politik ataupun negara. Yang kedua adalah kepada pihak SKMM, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, perlu mengambil tindakan yang tegas dan perlu membuat pemantauan yang lebih teliti mengenai untuk menangani permasalahan pelanggaran hak individu. Cadangan yang terakhir sekali adalah mengenakan hukuman yang setimpal kepada si laku. Kerana setiap individu mereka takut dihukum ataupun didenda. Walhal semasa mereka melakukan perkara tersebut, mereka tidak memikirkan mengenai perkara yang boleh mengakibatkan diri mereka sendiri. Oleh itu, pihak kerajaan ataupun pihak berkenaan perlulah memberi satu hukuman yang boleh mendatangkan pengajaran kepada si pelaku dan kepada orang lain agar tidak sewenang-wenangnya membuat satu kesalahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Nabilah binti Muhsin, bernombor matrik 266902. Okey, kawan-kawan saya dah ceritakan macam mana pengenalan, lepas tu perbincangan tentang hak undang-undang dalam komunikasi, lepas tu isu-isu yang berbangkit. So sekarang kita pergi kepada komunikasi. Okey, secara kesimpulannya yang dapat kita rumuskan ialah setiap rakyat Malaysia mempunyai hak asasi sebagai manusia yang boleh bersuara dan boleh dilindungi melalui undang-undang Malaysia. Okey, seperti yang kita tahu, hak asasi asas ialah kebebasan, keadilan dan keamanan dunia yang tiada berkaitan pelanggaran hak individu di Malaysia. Okey, pengabaian hak asasi manusia ini akan menyebabkan kemusnahan kepada alam dan penghuninya. Okey, kalaulah kita faham hak asasi manusia ni dia terabai, dia boleh menyebabkan berlaku demokrasi. Bila dah berlaku demokrasi, berlaku pergaduhan yang boleh menyebabkan kemerosotan yang banyaklah di negara kita. Okey, contohnya setiap manusia perlu mempunyai kebebasan untuk beragama dan mengamalkan kepercayaan mengikut agama yang dianuti. Tetapi kebebasan beragama ini tidak terpakai dan menjadi bualan kepada manusia yang beragama Islam, kerana kepada setiap Muslim menukar agama bukan hak tetapi satu kesalahan. Macam contoh, kita agama Islam, so kita nak mempertahankan agama kita. Jadi tidak wajarlah untuk kita keluar daripada agama Islam. So itu bukan itu bukan yang menjadi isunya. Yang sekarang ni yang kita nak bahaskan ialah kesalahan yang dah ditulis dalam Al-Quran. Apabila kita menukar agama, dia menjadi murtad. Okey, hari ini ramai yang memahami dan mentafsir hak asasi dalam konteks tanpa batasan. Atas sebab itu, sekatan ke atas hak asasi individu yang bertujuan menjaga gangguan lebih besar dikatakan penafian hak asasi dan perlu ditentang. Jadi, oleh itu hak asasi dalam deklarasi antarabangsa bersifat umum kerana ia bertujuan memberi peluang kepada negara di dunia merangka hak asasi konteks tempat. Okey, di sini yang saya dapat kumpulkan. Kita sebagai rakyat Malaysia yang bertamadun tinggi,
Kita seharusnya sedar bahawa kehidupan ini adalah berdasarkan keamanan seperti yang disarankan oleh setiap agama di dunia ini dan juga menghormati hak asasi manusia yang sedia ada.